Feminisme ialah gerakan yang mencari kesesamaan sosial, ekonomi dan politik untuk semua individu tanpa mengira jantina mereka. Ia juga bukan sahaja mengenai dominasi wanita, tetapi sebaliknya mencabar norma dan sistem masyarakat yang mengekalkan diskriminasi berasaskan wanita. Dalam bab feminis ni terdapat beberapa kategori, antaranya adalah bab fashion. Fashion ni kalau kita tahu bukan hanya tentang gaya tetapi tentang penyataan yang menentang norma kecantikan yang menindas. Okay, contohnya dalam bab pemilihan model dalam industri fashion ni adalah corak prinsip feminis yang mewujudkan kepelbagaian pengalaman wanita dan memupuk kebebasan individu. Kita dapat lihat dari setiap model tu membawakan cerita mereka tersendiri dan mengukuhkan mesej kesesamaan jantina dan memupuk kebebasan individu. Jadi, feminisme dalam fashion juga bukan sekadar trend, tetapi juga adalah satu kenyataan yang menggalakkan perubahan sosial melalui corak dan reka bentuk yang menumpukan pada kesesamaan. Fashion menjadi alat yang berkuasa untuk menyuarakan mesej kesesamaan, membebaskan individu dari stereotip dan merangsangkan perubahan masyarakat yang lebih besar. Kepercayaan asas di sebalik teori feminis ialah sejak bermulanya tamadun manusia, golongan wanita telah diberi peranan sekunder oleh wacana sosial yang dinominasi oleh lelaki dan tradisi falsafah barat. Walaupun sebahagian besarnya berasal daripada barat, feminisme dimanifestasikan di seluruh dunia dan diwakili oleh pelbagai institusi yang komited dalam melakukan aktiviti bagi mendapatkan hak dan kepentingan wanita. Bagi memahami hubungan semasa antara fashion dan juga feminisme ni adalah secara tradisinya, fashion telah dikaitkan dengan sistem patriarki. Sistem ini adalah bagi mengekalkan standard kecantikan yang tidak realistik serta mengukuhkan stereotip jantina. Saya telah memilih Phoebe Philo sebagai rujukan bagi tugasan ini bagi tajuk feminis. Phoebe Philo merupakan nama penuhnya dan lahir pada tahun 1973. Philo merupakan seorang pereka fashion yang terkenal di Paris. Phoebe Philo memulakan bidang fashionnya sejak tahun 2008. Philo merupakan seorang pengarah kreatif bagi jenama Michelin. Philo bukan sahaja merupakan seorang pereka fashion yang kreatif namun juga menitik beratkan soal hak wanita dalam bidang fashion. Phoebe Philo yang telah meletakkan konsep resexual almari pakaian adalah untuk berkhidmat sebagai panduan asas bagi kepimpinan wanita. Philo juga telah menentang keras dan melantang suara iaitu sentiasa mengkritik seksualisasi badan wanita dalam berfashion. Kesemua reka bentuk fashion yang telah direka oleh Philo ini telah mengubah cara wanita berpakaian dengan lebih berkeyakinan dan mengikut citarasa masing-masing sehingga kini. Hal ini dapat dilihat melalui reka bentuk fashionnya iaitu kot unta yang bersaiz besar, baju sejuk tertenak yang tinggi, barang kemas moden dan kasut Stan Smith putih tersebut telah menjadi pakaian seragam untuk wanita urban di seluruh dunia. Menjelang akhir abad ke-20, badan wanita telah diubah kepada objek komersial yang dapat memasarkan bidang fashion mengikut perspektif masyarakat pada waktu itu. Reka bentuk yang telah dihasilkan oleh Phoebe Philo ini mula mencabar ideanya untuk mempamerkan badan. Menerusi idea yang telah dihasilkan oleh Philo itu menyebabkan reka bentuknya telah mengaburkan sempadan sama ada ia perlu didedahkan ataupun tidak. Konsep yang telah diketengahkan oleh Philo iaitu minimalism has always been synonymous with empowerment tersebut telah menjadikan hubungan antara fashion dan juga feminisme ini lebih berkembang serta dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap hak wanita dalam berfashion.
Maria Grazia Chuiri merupakan seorang feminis moden yang dilahirkan di Rom yang mempunyai seorang ibu tukang jahit dan bapanya ialah seorang tentera. Beliau merupakan kelas pekerja. Kata beliau, pakaian mesti tahan lama dan juga berfungsi. Penggunaan elemen budaya dan inspirasi daripada pelbagai sumber sering menjadi rujukan dalam menghasilkan koleksi daripada Chuiri. Maria Grazia juga tidak hanya menjadi pemimpin kreatif dalam dunia fashion, tetapi juga penting dalam membawa isu-isu sosial dan nilai-nilai ke dalamnya haute couture. Pada 2016, beliau menjadikan sejarah apabila merupakan seorang wanita pertama yang memimpin arah kreatif bagi jenama fashion ikonik Perancis. Reka bentuk Maria Grazia Chuiri untuk Dior dijadikan sebagai pendekatan feminis dan moden. Seringkali memasukkan elemen yang memperingati dan memperdayakan wanita. Fokus Chuiri pada pesanan feminis dan usahanya untuk merayakan kekuatan wanita telah menjadi ciri ketara dalam rekaannya iaitu Dior. Maison Prada telah mengevolusikan industri fashion dengan mempersembahkan imej bersulam wanita bersejarah seperti Frida Kahlo dan Cleopatra, di mana ia ingin memberikan penghormatan kepada kekuatan wanita dan stereotip jantina yang mencabar. Pada gambar rajah di sebelah yang menunjukkan koleksi fall tahun 2018, gaya Prada di sini yang menggabungkan pilihan warna yang berani dan bahan yang tidak konvensional. Penghasilan pakaian yang mencerminkan keberanian untuk menentang norma yang lama dipegang. Okey, di sini juga kita dapat lihat model-model beliau yang meliputi pelbagai bentuk badan dan umur, memberikan gambaran yang seimbang dalam dunia fashion yang sering terhad. Ini juga bukan sahaja mencerminkan perjuangan untuk hak tetapi juga untuk meningkatkan kesedaran tentang kecantikan tentang dalam semua bentuk. Ini juga bukan sahaja untuk mencerminkan perjuangan untuk hak tetapi juga ingin meningkatkan kesedaran tentang kecantikan dalam semua bentuk. Seterusnya adalah penggunaan unsur-unsur yang tidak konvensional dan mencolok oleh Prada bukan sahaja menghiasi badan tetapi juga mencabar wanita tradisional dan membawa fashion ke arah yang lebih eksklusif. Setiap elemen dalam karyanya menjadi alat untuk memperjuangkan hak dan meningkatkan kesedaran. Titik perubahan penting dalam perjalanan Prada ialah apabila dia menyedari bahawa fashion ni bukan hanya mengenai pakaian tetapi juga platform untuk menyuarakan mesej kesaksamaan dan keterangkuman. Oscar de la Renta, seorang pereka fashion yang sangat terkenal di Amerika, ianya mementingkan kemewahan fashion buat para wanita. Beliau telah dilahirkan pada tarikh 22 Julai 1932 di Santo Domingo, Republik Dominican dan telah meninggal dunia pada 20 Oktober 2014. Selain itu, Oscar telah menerima pendidikan fashion antarabangsa. Pada usianya yang 18 tahun, beliau telah meninggalkan Republik Dominican untuk belajar melukis di Akademi Seni Halus di Raja San Fernando di Madrid. Beliau mula menceburi bidang fashion pada tahun 1961 di mana pada ketika itu beliau telah bekerja sebagai pembantu pereka kepada ketua pereka fashion terkemuka di Paris iaitu Antonio del Castillo sebelum berpindah ke New York. Kepakaran mereka telah disukai oleh Elizabeth Arden kerana Oscar de la Renta dan Antonio del Castillo dapat mereka bentuk koleksi busana pengantin dan pakaian yang siap dipakai yang menepati cita rasa dirinya. Oscar de la Renta mementingkan fashion yang menunjukkan kepentingan bagi hak wanita telah disukai serta diterima oleh semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, gerakan feminisme juga telah membuka mata Oscar de la Renta untuk mereka pakaian wanita mengikut kesesuaian situasi yang dihadapi oleh para wanita.
Buktinya, kemunculan fashion era Oscar de la Renta pada tahun 1960-an telah membuatkan munculnya kemewahan casual dalam berpakaian bagi kalangan masyarakat wanita yang terdiri daripada kawan kepada isterinya, iaitu Frances de Langlade yang merupakan seorang editor bagi French Vogue. Sekitar tahun 1960-an dan 1970-an, koleksi pakaian yang bercirikan romantis, feminisme dan juga diilhamkan oleh Rusia yang dihasilkan oleh Oscar telah mendapat sambutan oleh masyarakat setempat, lebih-lebih lagi para wanita yang mementingkan kemodenan dalam berpakaian. Beliau juga sangat mementingkan kecantikan buat para wanita di mana setiap koleksi pakaian yang direka olehnya menggunakan warna yang cerah, corak cetakan sutera halus dan penggunaan elemen lembut. Beliau seorang pereka fashion yang mereka pakaian suit malam bagi pelakon-pelakon wanita yang terkenal seperti Amy Adams, Sarah Jessica Parker dan Penelope Cruz. Para wanita juga sentiasa bersifat feminim dan sentiasa mendapat keadilan dalam berpakaian harian mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila berlaku politik dalam kalangan masyarakat wanita, ianya menjadikan perkara utama yang meningkatkan keyakinan wanita-wanita semasa bersuara dalam apa jua situasi. Feminisme juga memberikan impak positif kepada masyarakat wanita di mana setiap hak yang diwujudkan membolehkan para wanita lebih cenderung memiliki kuasa seperti para lelaki untuk menjalani kehidupan seharian. Hal ini dikatakan demikian kerana para wanita lebih yakin untuk berinteraksi dengan masyarakat dan sentiasa dihormati dalam segala perkara. Para wanita dihormati dan disegani disebabkan oleh gaya pakaian yang dihasilkan oleh Oscar de la Renta yang pada umumnya ia mementingkan kesemua hak wanita dalam bentuk pakaian. Koleksi pakaian yang direka oleh beliau sangatlah mesra wanita-wanita di negara Amerika dan Eropah kerana terlalu feminim dan kesemua koleksi pakaian Oscar sangat sesuai oleh para wanita tidak kira warna kulit mereka atau bangsa. Oleh hal yang demikian, Oscar de la Renta juga terkenal dengan gaya pakaian, busana pengantin dan hiasan pada busana tersebut yang diinspirasikan oleh sejarah Latin bagi wanita di luar sana sehingga mampu memenangi anugerah pereka pakaian wanita terbaik CFDA pada tahun 2000. Antara koleksi pakaian Oscar de la Renta adalah Fall 2022 Ready to Wear, Pre-Fall 2022, Brother Spring 2022, Brother Spring 2019 dan banyak lagi. Bagi tokoh yang seterusnya ialah Vivienne Westwood atau nama penuhnya ialah Dame Vivienne Isabel Westwood. Beliau dilahirkan pada 8 April 1941 di Glasgow, Derbyshire, Inggris. Beliau telah meninggal dunia pada 29 Disember 2022. Sedikit latar belakang mengenai beliau ialah beliau bukanlah datang daripada keluarga yang mewah dan berada. Beliau merupakan daripada sebuah keluarga yang merupakan seorang pekerja bawahan sahaja. Jadi Vivienne Westwood amatlah bekerja keras untuk mendapatkan popularitinya sekarang sebagai seorang pereka fashion. Sebelum menceburi bidang fashion, Vivienne Westwood merupakan seorang pekerja kilang yang berperanan sebagai seorang juri teknik di sebuah kilang. Kemudian beliau bekerja sebagai seorang guru di sekolah rendah. Namun apabila beliau bercerai bersama suaminya iaitu Derek Westwood, beliau mula menceburi bidang fashion bersama rakannya iaitu Malcolm McLaren. Permulaan di dalam bidang fashion, beliau mengeluarkan desain yang berunsurkan punk dan juga pemberontakan terhadap sebuah norma dan menjadikan punk tersebut sebagai identiti syarikatnya sehingga kini. Pada tahun 1980 pula, Westwood telah membawa kelainan baharu kepada rekaan karyanya daripada karyanya yang berbentuk punk kepada reka bentuk yang membawa kesedaran terhadap seksualiti wanita. Dan dengan keluaran terbarunya itu,
Vivienne Westwood telah menggunakan wanita kaya sebagai bahan di dalam rekaannya. Di dalam memperkasakan hak wanita tersebut, beliau menghasilkan muka depan majalah palsunya dan membantah isu mengenai pemerkasaan pekerja wanita adalah sebahagian daripada kumpulan hak asasi civil liberty. Sebelum kematian Vivienne Westwood, beliau merasakan feminisme di dalam fashion sudah semakin sesat. Hal ini kerana terdapat segelintir influencer yang memperagakan baju t-shirt berslogan feminisme yang dihasilkan oleh wanita bergaji rendah di sebuah kedai sweatshop. Menurut matlamat feminisme itu sendiri, ia bermaksud kepada memperkasakan hak wanita dan memberikan hak kesamarataan terhadap wanita. Namun, masih wujud lagi kedai seperti sweatshop itu yang mempergunakan wanita untuk menghasilkan pakaian dan menjadi hamba kepada mereka. Di sini disertakan 3 collection Vivienne Westwood yang berkaitan dengan wanita, iaitu yang pertama ialah Harry Sweat yang merupakan sebuah rekaan yang dinamakan sempena dengan nama kain bulu tenunan tangan dan juga rekaan yang diilhamkan daripada seorang puteri permaisuri dan juga seorang gadis yang telah beliau lihat tempoh hari. Bagi koleksi yang kedua pula iaitu korset potret sutera yang menggambarkan potret Daphnis dan juga Cole oleh Francois Boucher. Wanita dahulunya sering memperagakan korset kerana ingin memberikan bentuk tubuh badan yang cantik, menawan dan sesuai apabila memperagakan pakaian-pakaian wanita zaman dahulu. Namun, korset kini sudah memberikan tanggapan yang buruk terhadap penerimaan daripada golongan lain dan semakin lama penggunaan korset sudah semakin berkurang kerana korset dikatakan sebagai simbol pemengkasaan seksual terhadap wanita. Kesimpulannya, mengenai feminin fashion dapat merakungi pandangan bahawa gerakan feminis dalam dunia fashion bertujuan untuk mendorong kenyamanan dan memperdayakan wanita melalui pilihan berpakaian serta norma-norma yang mungkin terdapat dalam dunia fashion moden.